Kewajipan beriman kepada Al-Quran. Wajib kita beriman dengan kitab Al-Quran yang merupakan kitab terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran membawa kebenaran dan mengesahkan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang mukjizat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun." Yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikru, yakni Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Kewajipan beriman kepada Al-Quran berdasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yakni Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka yakni ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi Dia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jugalah tempat kamu semuanya, maka kepada Allah lah juga tempat kembali kamu semuanya, maka Dia akan memberi kamu apa yang kamu berselisih padanya. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW yang bersifat mukjizat, di mana mendapat pahala jika dibacanya, yang terangkum dari awal surah Fatihah hingga akhir surah An-Nas. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Yang bermaksud, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya. Surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18. Ciri-ciri Al-Quran. Pertamanya, Al-Quran merupakan wahyu Allah. Seluruh ayat Al-Quran adalah wahyu Allah. Tiada satu perkataan pun yang datang dari perkataan ataupun pemikiran Nabi. Yang keduanya, lafaz dan makna diturunkan dalam bentuk lisan dengan makna dan gaya bahasanya yang tersendiri. Ini memberi erti bahawa Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran terhimpun dalam mushaf.
ia tidak melibatkan hadis yang merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hukum-hukum yang kemudiannya disampaikan dalam bahasa Nabi sendiri. Selanjutnya, Al-Quran dinukilkan secara mutawatir, disampaikan kepada orang secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta kerana banyaknya jumlah orang dan berbeza tempat tinggal mereka. Keistimewaan Al-Quran. Pertamanya, Al-Quran merupakan wahyu Allah, diturunkan dengan lafaz dan maknanya sekali dalam bahasa Arab. Yang keduanya, Al-Quran lengkap dalam erti kata mengandungi pelbagai pengetahuan dan mencakupi seluruh kehidupan manusia. Yang ketiga, Al-Quran merupakan mukjizat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabar orang Arab untuk membuat satu kitab yang sama seperti Al-Quran, namun mereka tidak mampu melakukannya. Selanjutnya, Al-Quran kekal, artinya tiada perubahan kandungan dan tidak boleh diubah atau ditiru. Terakhirnya, Al-Quran merupakan kalam mutawatir yang disampaikan kepada umat manusia melalui riwayat yang mutawatir daripada Rasulullah SAW. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama, antaranya sebagai panduan dan juga pedoman, iaitu memberi panduan, pedoman dan petunjuk kepada seluruh manusia yang wajib diikuti, yang merangkumi pelbagai perkara dan bersifat universal. Al-Quran juga merupakan penawar kepada penyakit dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan sumber perundangan Islam dan rujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan pertikaian manusia. Selanjutnya, Al-Quran sebagai peringatan kepada seluruh manusia, memberi khabar gembira bagi yang taat dan amaran keras bagi mereka yang derhaka dan juga melampaui batas. Al-Quran juga merupakan sumber kepada pelbagai asas ilmu dan sains yang terkandung di dalamnya. Mukjizat Al-Quran antaranya ialah keindahan bahasa, al-i'jaz al-balaghi yang terangkum di dalamnya, perkataan, prosa, ayat susun atur yang sistematik, gabungan yang sangat serasi dan indah melalui tata bunyi yang amat mengagumkan. Yang keduanya, hukum syariat, al-i'jaz at-tashri' yang wujud dalam pelaksanaan hukum dan juga peraturan. Dan yang ketiganya ialah keilmuan, al-i'jaz al-ilmi yang mencakupi hampir seluruh bidang hidup manusia, iaitu politik, ekonomi, sosial, perundangan, kejuruteraan, perubatan, sains dan teknologi, matematik, biologi, zoologi dan sebagainya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Pertamanya, membaca. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah dengan memperelokkan bacaannya. Yang keduanya, kita perlu memahami Al-Quran dengan cara melakukan tadabbur, iaitu memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ialah kita menyampaikan kebenaran Al-Quran, dan terakhirnya kita mengamalkan kandungan Al-Quran dan patuh dengan suruhan dan juga meninggalkan larangannya. Sebagai kesimpulan, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pedoman hidup untuk manusia. Dengan itu, hendaklah manusia beramal dengan hukum yang ada dalam kitab-kitab itu, sama ada kita mengetahui hikmah dan rahsia di sebaliknya atau tidak.